kitab nama dia Dar'ut Ta'arud Bainal Aqli wa Naqli. Tu kitab tu kena baca sebab kitab tu dalam ilmu kalam. Kena baca. Walaupun kita lawanlah kitab tersebut. Cuma kita tidak akan faham cara Ibn Taymiyah memakai mantik untuk lawan mantik. Kan? Dia ada Raddu alal Manatiqah tu ada. But kita tak boleh faham macam mana dia gunakan applied mantik lah dalam Mutakalim. Sebab kitab 4 jilid, saya punya 4 jilid. Cetakan Saudi 10 jilid. Saya punya cetakan adalah version yang sama tapi dia cetak dengan tulisan yang lebih kecil. 4 jilid Darul Fadilah. Sama dengan Darul Fadilah cetakan ni. Dia waktu master tu saya banyak baca lah kitab tu. Jadi dia cuba lawan semua hujah-hujah mutakalimin dalam banyak hal. Existent, dalam apa, dalam jirim, dalam syirik, dalam apa. Dan memang dia ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada Fakhruddin Ar-Razi lah. Dan dia kena faham, banyak orang tak faham, Fakhruddin Ar-Razi dia memiliki aqwal bukan qaul dalam semua hal dalam ilmu kalam. Saya tesis PhD saya terpaksa baca kitab Fakhruddin Ar-Razi Ma'alim fi Usuluddin. Saya kena baca syarah dia lah, syarah dia juga, iaitu Ibn Tilimsani juga. Muhassalul Afkaril Mutaqaddimin wal Mutaakhirin. Saya kena baca juga kitab ni yang ditahqiq oleh orang Iran. Tahqiq dia is not that good, but that is the only version yang ada. Nama dia Mukhtasar Al-Mantiqi. Dia panggil Mukhtasar Mantiq. Jadi orang Syiah ni, kita tak setuju dengan dia macam mana, tapi bab ilmu falsafah dan mantik diorang di kehadapan. Diorang betul-betul buat. Malah menurut Dr. Khalid Zahri, dia dah pergi sana 11 kali. Tapi tak terkesanlah dengan Syiah. Justru dia lawan Syiah. Dan sejak itu dia dah tak diundang lagi. So dia cerita kat saya, kalau masuk ke Universiti Al-Qum, bayangkan, ni dekat Iran ni, Parsi ni. Masuk je Universiti Al-Qum, bahasa Arab sahaja yang digunakan. Bahasa Parsi dah tak wujud. Bahasa Inggeris dah tak wujud dah. Bahasa Perancis ke apa semua tak wujud. Yang wujud hanya satu bahasa Arab. Dia kata, saya tak tahu. Oh, betul. Dan itu fakta. Dan terbukti bahawa mereka yang giat untuk mentahqiq kitab-kitab Fakhruddin Ar-Razi, kitab-kitab falsafah dan mantik lah. Kecuali bab akidah tu dia, of course dia tak buat lah. Bab falsafah dia buat. Dan guru paling pandai mengajar mantik di Jakarta, yang saya tahu, dia pun lulusan daripada Iran. But so ini just wake up call lah kepada kita yang Asy'ariyah ni. Kita yang ada kitab ni, Fakhruddin Ar-Razi ni siapa? Asy'ariyah tak? Asy'ariyah. So mana? Where are we? Where are we? Siapa nak baca buku Fakhruddin Ar-Razi? Ya, alhamdulillah Dr. Ali baca. Sebab saya ingat dulu Al-Matalib Aliyah. Salah satu kitab yang saya kena baca adalah Matalib Aliyah Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dia kitab paling besar, 7 jilid, 6 jilid. I remember orang kata jangan baca kitab Matalib Aliyah. Ada yang kata itu terlalu falsafi. I don't know, is it true or not? But I do have it. It's ilmu kalam. Kata dia falsafi. Dan bukan hanya tu, dan Imam Fakhruddin Ar-Razi, Masya Allah, kalau kita nak tahu, dia juga seorang sufi. Dia ada Aiman Syahadah tulis tentang kitab Al-Akhlaq Inda Fakhruddin Ar-Razi. Nama dia inilah ethics, ethics and virtue or something. Dalam tu ajib yang ni. Aiman Syahadah ni saya kenal lama lah, Fifi lah yang kenal kan. So dia buku dia, tesis PhD dia saya ada, saya baca. Imam Fakhruddin Ar-Razi membahas tentang tabiat, manusia, akhlak dan juga tasawuf. Dan menurut guru saya even kat Indonesia, Gus Saifur lah, dia bagi tahu, bagi ana Fakhruddin Ar-Razi at the end of his life dia macam Imam Ghazali, kembali ke tasawuf. Itu banyak orang belum bahas lagi, belum kaji. So inti dia, Fakhruddin Ar-Razi dia Masya Allah, dia punya pendapat dari satu kitab dengan kitab lain semuanya khilaf. Semuanya berbeza. Boleh faham? Berbeza. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam satu kitab dengan kitab yang lain. Sebab itu kalau tak percayalah Ustaz. Mana boleh pendapat berbeza? Satu imam dia ada aqwal dia. Mana boleh? Dia mesti ada satu qaul. Kan? Macam orang sekarang nak kata Imam Ghazali, mana boleh? Ini mesti bukan karangan Imam Ghazali sebab bertentangan dengan kitab dia yang lain.
Mana boleh cakap macam tu? Fakhruddin Ar-Razi, entah baca tak payah susah-susah. Baca kitab nama dia Al-Mukhtasar Kalami. You have that book? Mukhtasar Kalami Ibn Arafah. So very important textbook where dia bagi tunjuk, dia syaratkan khilafnya pendapat siapa? Khilafnya pendapat Imam Fakhruddin Ar-Razi. Qala muhassar hakadha, qala al-mukhtasar hakadha, qala mulakhas hakadha, qala Ar-Razi fi hadha wa hakadha. Khilaf dalam banyak hal. Kenapa tak boleh? Boleh. Sebab dia ilmu kalam kan nak sampai kepada tujuan. So on the way untuk sampai ke tujuan, dia guna cara ni, dia guna cara ni, guna cara ni, guna cara ni. Itu itu benda yang biasa berlaku. Begitu juga macam Imam Ghazali. Kalau kita baca kitab ilmu kalam yang kabir, contoh dia dalam Muhassalul Maqasid mimma bihi tabarrul aqaid, dia sebut Imam Ghazali kata macam ni pada awalnya. Tapi fihi ini dia kata macam ni. Dia sebut. Kenapa berbeza? Itu dia sebutlah. Jadi hunaka qaulani indahu. Macam juga ketika ulama membahas tentang Imam Abu Hasan Asy'ari. Imam Abu Hasan Asy'ari dia ada walahu qaulani. Dia ada dua qaul. Walahu qaulun wahidun walahu aqwal. Biasa, dia ada banyak 3 pendapat. Sebab itu kita tak payah heran bila orang nak kata tentang al-ibanah. Ana boleh kata now I can say, tapi belum dalam akademik, kena tulislah, kena tulis paper dan boleh jadi satu karya ilmiah yang kuat. Apa isu ibanah sebenarnya? Isu ibanah adalah kita menafikan kenapa Imam Abul Hasan Asy'ari boleh berakidahkan akidah Hasyawiyatul Anabilah yang dipanggil dengan tajsim. That is the issue. Of course, golongan Hasyawiyatul Hanabilah yang hari ini defend ini adalah kitab Imam Abu Hasan Asy'ari. So kita kena junjung tinggi. Betul tak? Dia mati-mati dia kata. So dia kata untuk menyelesaikan ada kitab Al-Luma', maka dia membuat satu teori. Imam Abu Hasan Asy'ari mengalami 3 fasa. Fasa pertama Mu'tazilah, lepas tu dia ilmu kalam, mutakalimin, lepas tu dia jadi waktu tu tak adalah, dia panggil dengan Hasyawiyatul Hanabilah atau Mujassimah. Mujassimah dia tak sukalah. Sebab dia kata Hasyawiyah, dia tak kata Hasyawiyah, dia kata Hanabilah atau mazhab al-hadis. Tak kisahlah. Fala musyahata bil asami ba'da fahmil ma'ani. Tapi and then yang golongan Asy'ariyah bila nak lawan dia simple dia kata bahawa ibanah ni bukan karangan Imam Abu Hasan Asy'ari. Faham? Selesai. Kenapa? Bertentangan dengan Al-Luma'. Selesai. So, but the explanation is not good enough. You have to lawan dengan akademik hujah. So, datang beberapa pemikir macam Dr. Khalid Zari, which is my sheikh. So, dia datang with an idea. Artikel dia kena baca. It's published. So, dia kata, first, secara sejarah, kita tak jumpa dalam ilmu tarikh, manhaj tarikhi, tak jumpa penisbahan kitab Al-Ibanah kepada Imam Abu Hasan Asy'ari kecuali setelah Imam Ibn Asakir. Maksud dia Imam Ibn Asakir adalah orang pertama. Dan dia bila? Dia adalah abad ke-6 Hijriah. 500 lebih. So, mana hilang 324, 400, 500? Mana hilang 2 abad? Mana pergi? Mana kitab ni hilang? Kenapa tak ada orang sebut? Lepas tu dia kata apa? Ini menunjukkan bahawa ada orang lain yang memasukkan kitab Al-Ibanah ke dalam pemikiran Ibn Asakir ataupun ke dalam Asy'ariyah seolah-olah kitab ini wujud. Siapakah yang memasukkan nama? Saya tak ingat nama tu. Dia adalah golongan Mujassimah yang dia masukkan, contoh dia. Golongan Asy'ariyah yang sengaja masukkan untuk merosakkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Boleh faham? So dia cakap macam tu. Lepas tu dia hujahkan lagi. Buktinya lagi ini bukan karangan Imam Abu Hasan Asy'ari. Dalam ni penuh dengan akidah tajsim dan penuh dengan akidah takfir. Kerana kalau tak bertikad seperti ini faqad kafar. Kalau tak bertikad seperti ini faqad kafar. Disebut macam tu. Pada Imam Abu Hasan Asy'ari dia tidak mengkafirkan seorang pun ahli kiblah. So ini Dr. Khalid sebut. Dia explain. So ini sure bukan Imam Abu Hasan Asy'ari sebab jelas di akhir hayat dia, saksikanlah wahai murid-muridku, aku tidak mengkafirkan seorang pun ahli kiblah. So kenapa tiba-tiba ada isi takfir dalam ni? Lepas tu dia bagi bukti, ini buku Ibanah yang aku baca, cetakan Saudi lah, free, muwazza'an majanan. So dia sebut, ni tidak lain didatangkan untuk dakyah menyesatkan ulama Asy'ariyah atau orang-orang Islam yang ada di Asy'ariyah di Maghrib kerana dia diberi percuma di Morocco waktu itu. So dia ada nuskhah tu.
So akhirnya dia memberi kesimpulan itu bukan karangan Imam Abu Hasan Asy'ari. So itu salah satu propositional dia, salah satu usulan dia, proposal dia. But and then pertanyaan dia, Ustaz, takkanlah Ibnu Asakir yang meriwayatkan Al-Ibanah sampai kepada muallif? Ada sanad? Ada sanad? Tak ada sanad. Okey, takkanlah Ibnu Asakir mensabitkan dan dia salah. Sebab Tabyinul Kazib Muftari ini salah satu kitab penting dalam Iqidah Asy'ariyah untuk defend Abu Hasan Asy'ari. Faham? That is the question. So datang, contoh dia Ustaz Nizam Hamadi punya idea, dia kata tak. Dia kata Al-Ibanah sabit milik Imam Abu Hasan Asy'ari. Hanya saja Ibanah yang ada pada hari ini bukan karangan Imam Abu Hasan Asy'ari. Faham? Itu yang paling, bagi saya itu yang paling betul. Kerana apa? Tak wujud manuskrip, mana-mana manuskrip kecuali setelah abad ke-10 Hijriah. Abad ke-10. Ini bukti dia. Boleh baca ni. Baca. Dalam ni abad ke-10 is the latest. 1000 dari Andalus. Tulisan dia pun bukan Andalusian. Sebab we know, kita belajar manuskrip and we know if the khat Andalusi or not. Kita panggil ini, nama dia ilmu kodekologi. Ini bukan karya Andalus. Waktu itu waktu abad ke-10 Hijriah, berarti 1000 Hijriah ni, abad itu sepatutnya dia masih menulis gaya fa tu ada titik atas. Ada titik ke bawah, bukan fa titik di atas. Dia tulis fa tu kana al-faragu, fa titik atas. Itu nampak sangat baru. Faham tak? So tak bolehlah kita nak terima. Bukan Saudi buat kot. Saudi baru. Ya, tak. The whole point is, you see, tengok dia, dapat dia. So, isi dia yang salah. So, isi yang betul adalah apa yang diriwayat dalam Tabyinul Kazib Muftari. Sahaja. Dan Tabyinul Kazib Muftari tak habis. Dan dia sendiri kata, dia bahagian daripada Ibanah. Dan dia sendiri, kalau kita baca yang ada dalam kitab Tabyinul Kazib Muftari, semalam saya dah khatam, saya baca semalam. Balik, saya pernah baca dalam cetakan, apa nama dia? Haji Sakor. Syekh Haji Sakor tu, itu tobak saya yang lama, Darul Jail. Cuma tobak tu radiah jiddan. So tobak yang baru keluar ni, Darul Taqwa ni, is a very good tobak. So bila anda baca dia punya matan Al-Ibanah yang ada dalam tu, it's not a problem. The worst is tafwid lah. It's not worst. I mean yang paling agak ni adalah tafwid. Tafwid. Macam seolah-olah saya baca Maqalatul Islamiyin, bahagian akidah Ahlul Hadis. Dia kata ini juga akidah yang aku pegang. Sama. Dan akidah itu saya dah duduk dengan Dr. Khalid Zari yang Maqalat Islamiyin, baca dengan dia. Dia kata ini tafwid Ahlul Taslim. Sama macam Imam Baihaqi, sama macam imam yang lain. So apa nak quarrelnya? Sebab kita terima. Ada yang takwil, ada yang tafwid. So Imam Abu Hasan Asy'ari menggabungkan dua. Dan ini terbukti Imam Sanusi himself dalam kitab Syarah Wusta sebut dalam hal ayat mutasyabihat, contoh dia Yadun dan lain-lain, ada 3 mazhab. Mazhab Abul Hasan dipanggil mazhabu asy-syekh, kan? Li syekhi. Li syekh tu berarti Imam Abu Hasan Asy'ari adalah ismun lis-sifat. Berarti apa? Dia masih menamakan yad itu adalah sifat. Faham? Kalau Mujassimah Hasyatul Hanabilah, yad itu jawarih. Yad itu apa? Kalau jawarih berarti yad itu zat. Mana boleh sifat? Faham? Ini kena faham. Lepas tu dia kata, kalau menurut yang kedua, mazhab kedua adalah mazhab siapa? Mazhab takwil. Faham? Ini adalah mazhab Imam Juwaini. Faham? So basically Imam Abu Hasan Asy'ari bermazhab tafwid lah. Boleh jelas. Ini ada dalam kalam. Tapi itulah kita malas nak baca kitab yang besar. Kita suka baca kitab yang kecil. So kena bacalah kitab yang besar. So wa iman nadhran kasyariki li Maulana Jalla wa Azza. So kesimpulan dia Al-Ibanah mungkin sahih, cuma yang ni tak sahih dikarang oleh Imam Abu Hasan Asy'ari. Itu je. So yang sahih tu yang mana? Itu belum jumpa lah. Gone, lost. Tak ada. Kecuali yang dalam Tabyinul Kazib Al-Muftari.